Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatam yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini, walaupun kita dalam keadaan menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ketika pandemik COVID-19. Mudah-mudahan ujian ini akan mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa kita dan kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyambung perbahasan daripada kitab Qalbun Salim, Syarah Penawar Bagi Hati, iaitu sebuah kitab ilmu tasawuf yang telah pun digarap, telah disusun, telah dikarang oleh salah seorang ulama, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Badili rahimahullah taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini setiap bulan, walaupun secara maya, secara online, tidak secara langsung kita bersemuka, dapat kita mengambil manfaat daripada apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama terdahulu sebagai satu jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan pengajian kitab Qalbun Salim ini, ingin juga kita berpesan agar kita sama-sama menginfakkan sedikit rezeki yang Allah kurniakan kepada kita kepada Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang, demi untuk kita mengembangkan syiar Islam dan membantu pihak masjid dalam merealisasikan majlis-majlis ilmu yang banyak yang telah diadakan di Masjid Al-Mustaqim. Begitu juga bagi penyelenggaraan masjid kita. Mudah-mudahan dengan infak yang kita berikan kepada pihak masjid, Allah SWT akan menerimanya sebagai ganjaran di akhirat nanti, insya-Allah ta'ala. Kita masuk kepada fasal yang kedua dalam kitab Qalbun Salim, iaitu membicarakan tentang telinga, iaitu salah satu anggota yang begitu penting anugerah daripada Allah SWT. Kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, kedua-duanya, iaitu dunia dan akhirat. Ketahuilah, Allah SWT telah menjadikan telinga untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Antara kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia, yang pertamanya seronok dengan apa yang didengar, iaitu kita seronok, kita mendapat khabar gembira, kita mendapat sesuatu yang menggembirakan apabila kita mendengar. Mungkin satu hari besok kita dengar, Masya Allah, Tabarakallah, yang kita harapkan keseluruhan masjid di negara kita, terutamanya di negeri Selangor, dibuka seluas-luasnya untuk umat Islam. Itu sangat seronok untuk kita mendengarnya. Keduanya sebagai jalan untuk faham apa yang didengar, iaitu mendengar apa yang kita dapat daripada ilmu yang bermanfaat. Sehingga kan ada satu hadis yang menyebutkan di saat baginda Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat, Maka Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
nadarallah humra'an sami'a minna hadithan fahifazahu hatta yuballighahu kama sami'ahu. Allah mengurniakan cahaya kepada orang yang mendengar hadis daripada kami lalu menghafaznya, sehinggalah dia menyampaikan pula sebagaimana dia mendengarnya. Ini yang disebut tentang peranan telinga itu, iaitu sebagai jalan untuk faham apa yang didengar. Kemudiannya antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula, iaitu mendengar Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, sehinggakan kita itu dituntut untuk diam di saat seseorang itu membaca Al-Quran. Kita mendengar dan menghayatinya. Begitu juga di dalam solat berjemaah, apabila tuan imam membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka kita dituntut untuk diam dan mendengar dan menghayati apa yang dibaca oleh tuan imam. Kemudiannya mendengar hadis, maka dengan itu kita tidak heran di dalam hadis banyak diriwayatkan tentang sami'tu, aku mendengar. Mendengar daripada siapa? Mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wabarakatuh. Contoh-contoh hadis yang telah diceritakan yang begitu banyak yang didengar oleh para sahabat, sehinggakan mereka menceritakan pula kepada orang lain. Maka dengan itu disebutkan tentang beberapa hadis kemuliaan, iaitu hari Arafah yang akan kita sambut ataupun akan kita lalui. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita pada besok hari, sehingga kan disebutkan begitu yang disampaikan akhbarana, iaitu telah mengkhabarkan kepada kami. Maka hadis itu bersanad daripada seorang sahabat menyampaikan sahabat lain mendengar hadis tersebut. Itulah peranannya telinga ini untuk mendengar hadis, mendengar majlis ilmu dan sebagainya. Dan ketiganya, mendengar semua ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat itu ada 7 ciri, iaitu yang pertama, ia menambah perasaan khauf ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ilmu yang nak kita tuntut, kerana bertambahnya ilmu seseorang itu sehingga kan dikatakan yang paling takut kepada Allah SWT ialah orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu itu akan menjadi takut kepada Allah SWT. Keduanya, ia menambahkan pengetahuan kepada penglihatan hati, iaitu basirah, pandangan hati kita. Bukan pandangan mata kasar, tetapi hati kita itulah terhadap keaiban diri sendiri. Maka kita itu bukan dituntut untuk mencari aib orang lain, tetapi kita dituntut untuk mencari aib diri kita sendiri. Maka dengan itu ilmu yang kita pelajari sebenarnya bukannya untuk menambah ilmu kita untuk berdebat ataupun untuk menunjukkan kehebatan kita, tetapi sebenarnya untuk kita mengkoreksi ataupun memperbaiki diri kita sendiri. Bertambah ilmunya seseorang itu, maka dia akan melihat kejahilan pada diri peribadinya sendiri, dan dia akan merasakan begitu banyaknya kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga kan begitu banyak ilmu yang belum lagi dia pelajari. Kemudiannya, ketiganya, ia menambahkan ilmu pengetahuan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ilmu yang kita pelajari, kita akan mengetahui cara-cara beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara-cara menunaikan solat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Maka dengan itu kita pelajari bagaimana tata cara menunaikan solat, daripada bermula taharahnya, menyucikan diri, kemudian syarat-syarat sah solat itu. Kerana kalau kita tidak mempelajari ilmu untuk beribadah kepada Allah SWT, maka akan berlaku perkara-perkara yang memungkinkan kita keliru
ataupun kita hanya merasakan ataupun mengikut kehendak hati kita, tidak berdasarkan kepada ilmu. Maka dengan itulah disebut oleh Syekh Ruslan di dalam Matan Zubat, faman bighairi ilmi ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak. Itu pentingnya untuk kita menuntut ilmu agar kita tahu cara-cara beribadat, cara-cara menunaikan haji, cara-cara menunaikan umrah, cara-cara berpuasa dan sebagainya. Baik. Kemudiannya keempat, ia mengurangkan kesukaan kepada dunia. Maka ia akan menghilangkan kecintaan kita kepada dunia, kerana rosaknya hati seseorang itu kerana terlalu cintakan kepada dunia. Dan dunia ini Masya Allah Tabarakallah boleh membawa seseorang itu boleh menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, inna hubbad dunya fi qalbi muridi kamasalil anqabutit takhadzat baita wa inna awhanal buyuti labaitul anqabut. Kita dengar kan dalam surah Al-Quran ada surah Al-Ankabut. Surah apa tu? Surah labah-labah. Sesungguhnya kecintaan kepada dunia dalam hati murid, orang yang mempelajari ilmu kan, seumpama labah-labah yang membina rumah. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh ialah rumah labah-labah. Itulah kecintaan dunia. Kerana itu apabila kita mempelajari ilmu, ia akan mengurangkan kesukaan kepada dunia. Dia pergi mencari guru, pergi duduk dalam majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Kemudiannya yang kelima, ia menambahkan kecintaan kepada akhirat. Maka dengan itu orang yang bertambah ilmunya, mendengar ilmu dan sebagainya, mereka itu cintakan kepada kematian, tidak takut kepada kematian, kerana untuk bertemu dengan Allah SWT perlu mati dulu untuk melihat apa ganjaran kita yang kita lakukan di dunia. Untuk mendapatkan syurga perlu mati dulu. Maka dengan itu bukannya kita menuntut mati, tetapi kita itu tidak seronok hidup dalam dunia yang penuh dengan fitnah dan sebagainya, tetapi kecintaan kita itu kepada kematian, kerana itulah yang diangan-angankan oleh para sahabat, sehinggakan mereka itu apabila hampir kepada sakaratul maut sangat seronok kerana nak bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bertemu dengan para sahabat-sahabatnya, nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu akan menambah kecintaannya kepada akhirat. Kemudiannya yang keenam, ia membuka penglihatan mata hati basirah kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan, lalu menjaga diri daripada melakukannya. Inilah dia yang dikatakan sebagai maksiat batin. Maksiat batin yang paling ditakuti oleh para ulama, orang-orang beriman, kerana ia akan membatalkan ganjaran pahala amalan. Seumpama ada sifat yang buruk di dalam hatinya, wujub, takbur, rasa bangga diri, ini akan menghilangkan pahala amalan seseorang itu. Dan orang yang suka menunjuk-nunjuk amalannya di hadapan orang, sedangkan di saat dia bersendirian dia tidak pula melakukan amal. Ini ada sifat riya dan sebagainya. Ini yang ditakutkan kerana membinasakan pahala amalan seseorang itu. Penat kita beramal tetapi tidak dihitung oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Baik. Kemudiannya seterusnya, ia menyadarkan diri daripada tipu daya syaitan. Ini disebut di dalam kitab Hidayatus Salikin, iaitu tipu daya syaitan itu, syaitan akan datang dari arah hadapan, dari arah belakang, dari sebelah kanan dan sebelah kiri, cuba menggoda hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini dan akan menipu daya seseorang itu. Itu yang menjadikan seseorang itu mempunyai sifat-sifat mazmumah,
sifat-sifat yang tidak baik di dalam hatinya itu, sehingga kan dia ditipu oleh syaitan, seolah-olah dia adalah lebih baik daripada orang lain. Baik. Maka dengan itu Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala menyebutkan telinga juga merupakan satu nikmat Allah SWT yang terbesar. Nikmat yang begitu besar yang Allah kurniakan, dan ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya supaya dia boleh mendengar kalamullah, iaitu mendengar Al-Quran. Bila kita mendengar Al-Quran, contohnya pada hari Jumaat, Masya Allah, Tabarakallah, yang dibacakan oleh tuan-tuan imam di masjid-masjid pada waktu subuh, sehingga kan terdetik, terasa di hati orang yang menghayati bacaan Al-Quran tu. Kalau hari Jumaat, tuan imam biasanya akan membaca surah As-Sajadah. Itu kebiasaan, dan ia merupakan sunnahnya baginda Nabi SAW pada waktu subuh, dan diikuti dengan surah Al-Insan. Orang-orang yang mempunyai pandangan batu basirah, hatinya itu dia boleh merasa gerun, merasa takut, sampai kepada ayat yang dibaca oleh tuan imam, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kerana apa? Merasakan diri kita berdosa. Kita senantiasa merasa diri kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang merasa dirinya berdosa, dia senantiasa memperbaharui istighfar, senantiasa beristighfar kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT. Jangan merasakan diri kita lebih baik pada orang lain, tetapi merasa diri kita itu adalah orang yang berdosa. Itu sebab kita itu dituntut untuk beruzlah pada hari ini. Beruzlah ini ada satu hadis musalsal, iaitu uzlah ini boleh menyelamatkan seseorang itu. Kita mendiamkan diri bukan disebabkan kita itu tidak mahu melihat kemungkaran, tetapi kita takut kejahatan kita itu akan diikuti oleh orang lain. Maka dengan itu kita merasa diri kita berdosa. Alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu tunduk di hadapan Allah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk di hadapan Allah, kita di antara orang yang berdosa. Lalu kita pun berkata kepada Allah, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Tak dengar dah. Ketika itu kita lihat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita minta kepada Allah, ini orang-orang kafir minta kepada Allah, tetapi kita boleh nisbahkan pada diri kita yang berdosa, yang menyebabkan kita itu menginsafi diri kita, mengkoreksi diri kita. Kita minta agar dibalikkan ke muka bumi untuk kita beramal soleh. Maka dengan itu apabila mendengar lantunan-lantunan Al-Quran sebegini, akan menyedarkan, akan menginsafkan diri kita. Kemudiannya dan mendengar kalam hadisnya, iaitu hadis baginda Nabi SAW, kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad, serta kalam para ulama dan hukama, kata-kata, mutiara kata daripada para ulama yang senantiasa menyampaikan nasihat kepada kita, daripada golongan orang yang soleh, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang-orang yang soleh, para ulama itu berkata-kata, kadang-kadang datangnya ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu adalah jalan untuk mendapat pelbagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa saja yang kita lakukan, kita mencari redanya Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjaga cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhiratnya. Maka dia mengetahui bagaimana kehidupan ini yang dituntut oleh Allah. Semayang jangan ditinggalkan, terutamanya semayang berjemaah, melakukan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, di saat sekarang pandemik ini, Masya Allah, tabarakallah, begitu ramai umat Islam yang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT, yang ada duitnya telah bersedekah, membantu para orang-orang miskin, membantu orang membeli makanan, berusaha keras, berdoa. Berapa ramai orang berdoa
di saat ini, itu semuanya ibadat. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita katakan pandemik COVID-19 ini bukan sebagai musibah, tetapi kita melihat sebagai satu hikmah yang dijadikan oleh Allah kepada kita, yang menyebabkan kita itu menginsafi diri kita. Maka dengan itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala menasihatkan, dawim ala sima'il mawa'idhi, fa innal qalba idza ghaba 'anil mawa'izi amya. Selalulah mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, kerana sesungguhnya hati ketika kosong daripada nasihat-nasihat yang baik akan buta. Selalu dengar nasihat. Itu sebab kita ada kuliah, kita ada pengajian. Kalau hari Jumaat kita ada tazkirah, mengingatkan umat Islam dan sebagainya. Selalu dengar nasihat-nasihat. Jangan merasakan diri kita itu baik. Sehingga kan para sahabat, Masya Allah, tabarakallah, apabila bertemu dengan baginda Nabi SAW, minta nasihat. Minta nasihat daripada Rasulullah SAW. Dan orang yang suka mendengar nasihat ini adalah orang yang baik. Dan carilah sahabat yang senantiasa menasihati kita, yang menegur kita. Jangan cari sahabat yang hanya mengiyakan saja perbuatan kita walaupun ianya salah. Itu bukan sahabat. Tetapi carilah sahabat yang boleh memberi nasihat, yang boleh memberi kesedaran kepada kita, sebagaimana para sahabat baginda Nabi SAW, dia minta nasihat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Apabila jumpa Rasulullah SAW, apa yang dia minta? Nasihat. Nasihatkan aku ya Rasulullah, nasihatkan aku ya Rasulullah. Itu yang diminta. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Maka Rasulullah mengatakan, la taqdab, jangan marah. Dia kata, nasihatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, la taqdab, jangan marah. Beberapa kali Rasulullah nasihatkan kepada, jangan marah, jangan marah. Kerana sifat marah ini adalah sifatnya syaitan yang boleh menyebabkan kepada permusuhan dan sebagainya, sehingga kan seseorang itu apabila bermusuh menyebabkan terkeluar perkataan-perkataan yang tidak baik, mencaci orang lain. Dan orang yang mencaci muslim yang lain, sibabul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Jangan kita mencaci seseorang. Itu sebab jangan kita marah di saat ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tetapi perlu kita muhasabah diri kita, perlu kita itu melihat apa yang telah kita lakukan. Mungkin ada perkara-perkara yang banyak kita lakukan tidak dapat kebaikan. Itu sebab selalu dengan nasihat, dan dengan nasihat yang baik-baik. Kerana seseorang yang menyampaikan nasihat itu menunjukkan kebaikan. Man dada ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilhi. Barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Baik. Itu sebab mendengar ini, Masya Allah tabarakallah, ia lebih banyak kebaikan faedahnya yang diperolehi daripada pendengaran itu, lebih afdal daripada melihat. Afdalnya mendengar ini daripada melihat. Kerana kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dengan dunia, dan kebanyakan kebaikan mendengar pula berkaitan dengan akhirat. Itu sebab kita tak heran kalau anak-anak kita dia mendengar sesuatu itu, cepat dia tangkap, dia boleh hafal. Cuba tanya anak-anak kita di rumah kan, kalau kita pasangkan alunan Al-Quran, kita pasangkan bacaan Asma Al-Husna, selalu dia mendengarnya di corong-corong radio ataupun televisyen, maka dia cepat tangkap, dia cepat dia hafal. Itu sebab anak-anak ini selalu kita dengarkan dia sesuatu yang baik, satu yang baik. Kita tengok anak kita, dia boleh menghafal lafaz azan,
malah ada yang non-Muslim, non-Muslim, dia boleh melafazkan azan sebab selalu dengar azan yang keluar di TV ataupun di radio dan sebagainya. Anak-anak kita dengar pula Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Cepat dia hafal daripada pendengaran. Daripada pendengaran, itu sebab pendengaran ini lebih afdal daripada pandangan mata. Maka dengan itu kita lihat orang yang buta, orang yang tidak melihat, dia boleh menghafal Al-Quran daripada pendengaran. Apa yang dia dengar, sesuatu yang baik. Itu sebab kita itu bagi wanita-wanita, Masya Allah, Tabarakallah, yang hamil, yang ada baby dalam kandungan, bacakan Al-Quran, bacakan selawat, bacakan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW kepada mereka. Maka apabila dia lahir, dia akan suka kepada bunyi-bunyian yang dia dengar. Maka dengan itu anak yang lahir, yang pertama sekali dituntut untuk kita azan di telinganya, iqamah di telinganya, agar yang dia dengar yang pertama sekali iaitu lafaz membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian didengarkan dua kalimah syahadah kepada dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Itu sebab seorang ketua rumah, seorang ayah yang baru dapat baby, pergi dekat isteri tu, sambut baby tu. Jangan dia dengar suara misi terlebih dahulu. Apabila dia dilahirkan di dunia, dengar suara-suara yang baik dahulu. Baik. Atas dasar ini jugalah kamu akan dapati bahawa orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang tuli. Itu lebih lagi, sebagai contohnya, berapa ramai orang yang buta yang telah hafaz Al-Quran. Ramai kan? Di negara-negara Arab ramai, Masya Allah, Tabarakallah. Di sini pun ramai mereka yang tidak boleh melihat tetapi hafaz Al-Quran dan sebagainya. Dibandingkan dengan orang yang pekak, kerana orang yang pekak itu tidak dapat mendengar. Kerana orang yang pekak tidak dapat mendengar baca Al-Quran, untuk dia hafaz, walaupun mereka boleh melihat, berbeza dengan orang yang buta. Itu sebab kita wajib mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Cara mensyukuri nikmat telinga ini, memelihara telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang seperti mengumpat, jauhkan. Kalau ada perkumpulan, Alhamdulillah hari ini kita tak boleh berkumpul, jadi tak boleh dengar lah orang mengumpat lagi. Tak boleh berkumpul, itu salah satu hikmah. Kalau tidak tu berkumpul, Masya Allah, satu tempat, menceritakan keaiban orang dan sebagainya. Ini sesuatu yang boleh membatalkan amalan kita. Boleh membatalkan amalan kita. Mengadu domba, namimah. Dia dengar daripada sini, dia sampaikan pula pada orang lain. Ini yang dikatakan namimah, yang merosakkan, membatalkan amalan. Mendengar perkataan yang tidak baik, sesuatu perkara yang bid'ah, Allah, perkara yang tidak baik, berkelahi, bergaduh, dia dengar. Mendengar suara perempuan dan orang muda yang boleh menimbulkan fitnah, suara yang mendayu-dayu kan. Itu sebab penyambut-penyambut tetamu, penyambut telefon, resepsionis, dikatakan jangan melunakkan suara ketika menyambut tersebut tu. Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, jika dia menggunakan telinga itu untuk mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti mendengar percakapan yang dusta, orang yang berdusta, jangan kita dekat dengan dia. Mengumpat, orang yang suka mengumpat. Hari ini mengumpat tak pakai mulut lagi tuan-tuan, pakai WhatsApp pula. Pakai WhatsApp. Ini bahaya teknologi kalau disalahgunakan. Caci mencaci,
dan segala perbicaraan yang kotor-kotor, maka dia sebenarnya telah kufur terhadap nikmat telinga tersebut dan tidak bersyukur terhadap Allah SWT. Orang yang menyalahgunakan nikmat Allah itu dikatakan orang itu kufur nikmat Allah. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah SWT menggunakan setiap nikmat yang Allah kurniakan untuk apa? Untuk apa tujuan Allah menciptakan untuknya? Atas kurniaan yang besar tersebut kerana dia telah menggunakan pada tempat yang salah. Jadi salahlah. Guna dengar, mengumpat, keji orang, cerita tentang orang, buruk tentang orang. Itu sebab bagus kita uzlah ni. Bila kita uzlah, bagus. Itu sebab sehingga Rasulullah sehingga Allah SWT merakamkan di dalam Al-Quran tentang perkara ini. Apa kata Allah SWT di dalam surah Al-A'raf? Walaqad zara'na li jahannama qasiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Kenapa? Sebab yang pertamanya Allah SWT menyebutkan dia ada hati. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Hati dia ada tapi tak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Nasihat pun tak nak dengar. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan dia ada mata tapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah SWT, kewujudan Allah, dan mempunyai telinga. Allah menyebutkan walahum adhanul la yasma'una biha, tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Tak nak. Itu sebab kita kadang-kadang sedih apabila masjid dibuka nanti, kita minta apabila diadakan majlis ilmu, duduk bersama-sama, kita mendengar majlis ilmu, kita mendengar yang dibaca kalam Allah, kita mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan. Mudah-mudahan akan mengubah diri kita itu menjadi lebih baik. Kerana orang yang suka mendengar nasihat ini akan bertambah baik walaupun nasihat itu terkena kepada dirinya sendiri. Walau terkena pada diri sendiri, tetapi apabila dia mengisafinya, kerana nasihat ini Masya Allah Tabarakallah, nasihat ini pahit, tetapi yang pahit itulah yang akan membaikkan seseorang. Seumpama ubat, Masya Allah, ubat itu pahit, tetapi dengan memakan ubat itulah akan menyembuhkan seseorang. Itu sebab majlis ilmu kita kena duduk, terutamanya pengajian-pengajian yang disampaikan, adanya kitab dan sebagainya, kita beli kitab, kita duduk majlis ilmu. Tak lama mana kalau waktu subuh masuknya waktu syuruk, maka berhentilah. Kalau ada pula majlis ilmu pada waktu maghrib, Masya Allah Tabarakallah, masuknya waktu isyak, dah berhenti. Tak lama mana daripada kita keluar, kita tak buat apa, kita duduk di luar bersembang dan sebagainya, itu tidak memberi manfaat kepada diri peribadi kita, malah akan merosakkan diri peribadi kita sendiri. Itu sebab gunakan telinga ini kepada jalan yang betul-betul yang baik, dan untuk kita menggapai redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita itu menggunakan kepada perkara-perkara yang dibenci ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima nasihat-nasihat yang baik dan sebagainya. Dan apabila seseorang yang menyampaikan nasihat pun, dia tahu untuk menyampaikan itu, sebab kita berpandukan kepada apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Itu sebab kita buat pengajian berkitab agar kita melihat apa yang terkandung di dalam kitab itu dan kita akan mempelajarinya. Kemudiannya mendengar muzik yang haram. Muzik yang haram seperti serunai dan gendang disebut dalam kitab ini. Gendang ini ada yang dibolehkan, seumpama dah buka ataupun yang tidak tertutup, kompang, dukhuf, itu dibenarkan. Itu sebab dalam zikra Maulidur Rasul dipukul gendang-gendang yang dibenarkan, itu tidak
Salah. Janganlah kamu tertipu dengan orang-orang yang membolehkan untuk mendengar surunai kerana pendapat itu menyalahi Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Surunai yang mengalunkan suara dan sebagainya. Oleh itu kamu hendaklah selalu menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tidak baik, keji dan sia-sia, kerana orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan sama dosanya dengan orang yang bercakap tentang perkara itu. Orang yang mendengar umpatan, dia tak mengumpat, dia dengar aja. Dia kata dia tak campur, tapi dia dengar aja. Sama dosa. Itu sebab kita jangan duduk dengan orang begini. Jangan duduk. Apabila seseorang itu menceritakan aib orang lain, kita nasihatkan dia. Janganlah rosakkan, batalkan amalan kamu. Kamu mencerita aib orang. Kalau dia tak nak dengar, kita pergi tempat lain. Itu sebab telinga ini. Masya Allah, telinga ni cepat menangkap. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika di Baghdad, dia nak pergi ke masjid, dia sumbat kedua-dua telinga itu dengan kapas. Sebab Imam Syafi'i ini seorang yang kuat menghafaz. Dia takut percakapan orang yang masuk dalam telinga itu cepat dia hafaz. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Masya Allah tabarakallah, apabila belajar dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala, dia tak ada kalam, tak ada alat tulis, tak ada buku, sebab dia miskin. Dia miskin. Jadi Imam Syafi'i ini, dia ambil jari dia dan masukkan dalam mulut dia air liur tu, kemudian dia tulis kat lengan dia. Maka dilihat oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala, hai gulam, hai budak, dia kata, mulai pada hari ini engkau jangan belajar dengan aku kerana engkau bermain-main ketika duduk dalam majlisku. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wahai tuan guru, sesungguhnya aku ini seorang yang miskin, tidak mempunyai duit untuk beli buku, dan tak ada duit nak beli kalam, nak tulis alat tulis. Tetapi daripada mula aku duduk dalam pengajian tuan guru, dia kata, aku telah mendengar kesemuanya dan aku menghafaznya. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Kita tak sama. Kita kena catat ilmu, kena tulis. Kalau kita dengar saja, kita keluar daripada masjid, bertemu dengan orang lain, cerita hal lain, dah lupa dah balik. Itu sebab kita ini kena mencatat, kena ada kitab dan sebagainya, baru dikatakan belajar. Belajar ini caranya macam mana? Iaitu ada kitab, ada guru, maka dengan itu ada catatan, itu yang dikatakan dengan belajar. Baik. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Maka dengan itulah Allah SWT berfirman, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, memakan segala yang haram. Jadi perkara yang dusta, umpat keji ni sangat suka orang dengar. Kalau perkara yang baik-baik, dia tak nak dengar. Dia suka dengar cerita tentang aib orang, ataupun menceritakan keburukan orang lain. Ini sangat disuka. Ini jaga-jagalah, jangan kita suka dengar orang menceritakan aib orang lain dan sebagainya. Baik. Tambahan lagi, mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak baik dan boleh menyebabkan was-was. Was-was kita, ragu-ragu kita. Itu sebab dalam mengambil ilmu ni juga kita kena mengambil daripada orang-orang yang fiqh, orang yang benar-benar. Sebab pada akhir zaman ini banyak orang-orang yang meragukan menyampaikan ilmu. Sampai dikatakan hadis tentang puasa hari Arafah, itu tidak sahih, maka tidak boleh kita beramal dengannya. Ini jangan kita dengar. Banyak pada hari ini disampaikan kepada orang pula, tidak boleh pula kita berdoa beramai-ramai. Ini akhir zaman ini banyak kesan daripada kemudahan teknologi. Orang-orang yang tidak berkelayakan, mereka itu menyampaikan melalui secara online, dalam FB-nya, dalam YouTube-nya. Ini sangat bahaya. Itu sebab kata Al-Imam Ibn Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, dia kata, inna hadzal ilmi dinun fanzuru amman ta'khudhu nadinakum.
sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat daripada siapa kalian mengambil agama kalian. Tengok orang yang menyampaikan tu. Kalau di kalangan orang-orang yang ditolak oleh jabatan-jabatan agama, jabatan-jabatan agama, biasanya kalau orang-orang begini tidak dibenarkan untuk menyampaikan ilmu di masjid dan di surau dan sebagainya, maka jangan kita ikut, jangan kita follow dia, jangan kita ikut IG dia, Instagram dia, ataupun kita dengar pada YouTube dia yang menyebabkan kita was-was. Betul ke ustaz ni kata tak boleh berdoa beramai-ramai? Betul ke ustaz ni kata begini tak boleh, ini bidah, ini dicela? Jangan. Ini banyak akhir zaman ini orang-orang yang tidak tentu arah menyampaikan ilmu. Itu sebab kita nasihatkan, ambil ilmu daripada orang yang siqah, orang yang benar-benar yang diberi kepercayaan tauliah oleh jabatan agama dan sebagainya. Baik. Kata-kata seperti makanan, sedikit lagi ketahuilah kata-kata yang didengar adalah seperti makanan kerana ia boleh membawa manfaat atau penawar, dan ia juga boleh mendatangkan mudarat atau menjadi racun. Yang manfaatnya apa? Nasihat, kata-kata yang baik, menjadi penawar bagi diri kita yang menyebabkan kita itu akan mengkoreksi diri kita dan sebagainya. Itu sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menimpa orang yang bercakap semata-mata, tidak kepada orang yang mendengar. Dua-dua, yang bercakap kena dapat dosa, yang mendengar pun dapat dosa. Apatah lagi yang mendengar tu pula buat pula namimah, mengadu domba, pergilah cerita ke orang lain, lagi besar dosanya. Allahu Rabbi. Kerana orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap tadi dalam dosa mencaci dan mengata orang lain. Ia sama saja sebagaimana orang yang mendengar sesuatu yang baik, ia berkongsi pahala dengan orang yang bercakap perkara baik itu, maka orang yang mendengar perkataan yang buruk juga berkongsi dosanya. Wallahu alam. Itu sebab kita dengar yang baik-baik, kita dengar hadis-hadis baginda Nabi SAW, kita dengar majlis ilmu, maka kita kongsikan. Mungkin kita tidak boleh menyampaikan ilmu, tetapi dengan kita turut share. Orang hari ni kata pakat-pakat share majlis ni, pakat-pakat sebarkan kepada orang lain, maka insya-Allah daripada apa yang kita buatkan itu, maka kita akan juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengampunkan dosa kita. Perbanyakkan kita berdoa kepada Allah SWT. Apatah lagi kita nak masuklah besok hari Arafah, bermula daripada subuh. Kita dah mula dah lepas pada solat subuh. Diingatkan kepada tuan-tuan imam di masjid, siapa saja di rumah yang menjadi imam, agar melantunkan takbir bermula subuh hari Arafah tu, subuh besok, bukannya selepas maghrib, tetapi bermula daripada subuh itu kita dah mula dah takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Subuh besok. Dan besok kita puasa, Masya Allah, Tabarakallah, berpuasa pada hari Arafah, yang diampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan dengar daripada orang-orang yang cuba nak menghalang umat Islam daripada melakukan amal-amal soleh, apatah lagi pada hari Arafah ini. Dan pada besok juga, malam besok, Masya Allah, Tabarakallah, perbanyakkan berdoa, kerana di antara yang tidak ada hijabnya iaitu berdoa pada malam hari raya Aidil Adha. 5 malam di antaranya iaitu berdoa pada hari malam Jumaat, kemudiannya di antaranya juga malam Idul Fitri dan malam Aidil Adha. Sehingga kan baginda Nabi SAW menyebutkan tentang puasa pada hari Arafah ini,
sehingga kan puasa hari Arafah disebutkan saya mengharapkan ganjaran ni di sisi Allah SWT agar dihapuskan dosa-dosa pada tahun selepasnya dan tahun sebelumnya. Jadi pakat-pakat kita untuk berpuasa pada besok hari. Pada hari ini juga ada orang yang berpuasa dan itu juga mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan pada pagi ini akan memberi kebaikan kepada semua umat Islam, dan kita juga berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menghilangkan wabak yang sedang melanda negara kita dan dapat kita beribadat seumpama biasa dan menjalani kehidupan seperti biasa, dan dapat yang berniaga dapat berniaga, yang bekerja dapat bekerja, dan yang tidak dapat untuk berjalan untuk bertemu dengan ahli keluarga di kampung dan sebagainya akan dipermudahkan oleh Allah SWT untuk kita bertemu pula pada satu hari ini. Jadi sama-sama kita menadah tangan minta pengampunan kepada Allah agar Allah hentikan lumpuhan wabak yang sedang melanda ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sakin sadamata qahramanil jabaruti bi'atafikal khafiyatal waridatin nasilatin min babil malakut. Ya Allah, ya Tuhan kami, hentikanlah rumpuhan wabak dan bala yang menimpa yang dibawa oleh wakil Tuhan yang maha gagah perkasa dengan kelembutan-Mu yang tersembunyi, yang datang dan turun dari pintu kekuasaan-Mu, sehingga kami hanya bergantung kepada kelembutan-Mu dan berlindung dengan-Mu daripada penurunan kesan kekuasaan-Mu wabak penyakit ini, hatta natashabbasa bi athyali lurika wa na'tasima bika min inzalil qudratik ya zal minata kalimata warhamati syamilah. Dan kami juga berlindung dengan-Mu daripada penurunan kesan kekuasaan-Mu, wahai Tuhan yang memiliki kunaan yang sempurna dan rahmat yang meluruh. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada Engkau ya Allah, hilangkan wabak yang sedang melanda negara muslimin, umat-umat Islam, terutamanya negara kami ya Allah. Engkau permudahkanlah urusan kami ya Allah, permudahkanlah urusan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, permudahkanlah urusan frontliner kami ya Allah. Engkau sembuhkanlah mereka yang sedang Engkau uji dengan wabak ini ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, berikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi ujian Engkau ini ya Allah. Kurniakan kepada kami kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ujian yang telah Engkau datangkan kepada kami ini ya Allah. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.